Cerita hutan yang berlaku di pedalaman India. Pada zaman dahulu, ada seekor harimau tua yang tempang kakinya dan paling dibenci oleh binatang-binatang yang hidup aman dalam sebuah kawasan hutan. Harimau ini bernama Shere Khan. Pada suatu malam, ketika dia menghendap-hendap mencari makanan, Shere Khan ternampak sebuah kemah pemotong kayu. Di dalam kemah itu, pemotong kayu, isteri dan seorang anak mereka yang masih kecil sedang tidur. Di sisi kemah itu, unggun api menyala dengan maraknya. Kerana terlalu gembira menemui mangsanya itu, Shere Khan terus menerkam. Malangnya, Shere Khan terpijak bara unggun api yang ada di sisi kemah itu. Dia pun melolong kesakitan sehingga menggemparkan satu keluarga serigala yang tinggal dalam sebuah gua batu tidak jauh dari situ. Sedang bapa serigala berlari keluar dari guanya hendak menyiasat kejadian itu, tiba-tiba dia terdengar sesuatu merayap di dalam semak. Apabila dia bersedia hendak menerkam, dia ternampak seorang anak manusia sedang merangkak ke arahnya dengan berani. Budak itu adalah anak pemotong kayu yang tertinggal di dalam kemah ketika ibu bapanya melarikan diri apabila terdengar lolongan Shere Khan tadi. Bapa serigala menggonggong budak itu dan membawanya ke dalam gua. Ibu serigala kasihan dan tertarik hati kepadanya kerana budak itu sedikit pun tidak takut kepada mereka, malah berebut-rebut dengan anak serigala yang lain menghisap susu ibu serigala. Kedua-dua ibu dan bapa serigala bersetuju menerima budak itu sebagai anak mereka sendiri dan menamakannya Mowgli. Anak-anak serigala yang lain juga sayang kepadanya dan menganggap Mowgli sebagai saudara mereka sendiri. Tetapi, tidak lama kemudian, Shere Khan datang ke mulut gua itu dengan dipandu oleh Tabuki, seekor rubah yang memang hidupnya memakan sisa tangkapan binatang-binatang lain. Tabuki terdahulu daripada itu telah dapat mengesan ke mana budak kecil pemotong kayu itu pergi dan mengharap dapat makan sisa-sisa Shere Khan jika harimau tempang itu memakan budak itu nanti. Bagaimanapun, apabila Shere Khan menuntut supaya bapa serigala menyerahkan budak itu yang didakwanya sebagai haknya, bapa dan ibu serigala menentang. Shere Khan cuba hendak mengambil budak itu dari dalam gua, tetapi badannya tidak muat melalui pintu gua. Dengan marah, dia akhirnya meninggalkan gua itu tetapi bersumpah yang suatu hari nanti budak itu akan tetap menjadi mangsanya. Semenjak itu, Mowgli tinggal bersama-sama keluarga serigala itu dan benar-benar sebagai anak serigala di dalam hutan. Namun, ada suatu adat kumpulan serigala yang tinggal di hutan itu. Apabila anak-anak serigala sudah agak besar, mereka mestilah ditunjukkan kepada semua anggota kumpulan. Mereka mengadakan sidang kumpulan sebulan sekali pada malam bulan purnama di kawasan berbatu-batu yang dipanggil Batu Sidang. Di sinilah nasib anak-anak serigala ditentukan, sama ada diterima sebagai anggota kumpulan atau sebaliknya. Apabila seekor anak serigala sudah diterima sebagai anggota kumpulan, tidak seekor serigala lain pun boleh membunuhnya, dan jika ada yang membunuh, hukumannya ialah bunuh juga. Bapa serigala menunggu sehingga anak-anaknya termasuk Mowgli sudah boleh berlari-lari. Kemudian, pada suatu malam bulan purnama, bapa dan ibu serigala pun membawa anak-anak mereka ke batu sidang itu. Apabila semua anggota kumpulan sudah berada di situ dengan anak masing-masing, ketua kumpulan, seekor serigala jantan yang gagah lagi bijaksana bernama Akela, mula menyuruh ibu-ibu serigala menunjukkan anak masing-masing untuk dilihat oleh anggota-anggota kumpulan. Akhirnya, tibalah kepada giliran Mowgli. Dia sedikit pun tidak menunjukkan rasa takut. Sebaliknya, bergurau dengan anak-anak serigala lain seolah-olah dia pun serigala juga. Apabila Akela menyuruh anggota-anggota kumpulan melihat Mowgli dan membuat keputusan, tiba-tiba Shere Khan mengaum dari belakang batu besar. Anak manusia milikku, berikan dia kepadaku semula kerana anak manusia tidak layak hidup bersama kumpulan serigala, katanya. Setelah senyap seketika, mulalah beberapa ekor anak serigala yang sudah agak dewasa menyatakan rasa tidak setuju mereka menerima Mowgli. Mengikut undang-undang hutan, apabila timbul perselisihan begitu, dua anggota kumpulan yang bukan ibu atau bapa kepada anak serigala itu mestilah bercakap menyukunnya, baru dia diterima menjadi anggota kumpulan.
Siapakah antara anggota kumpulan yang bersedia menyokong? Tanya Akela, ketua kumpulan. Tidak seekor pun anggota kumpulan itu bersuara dan ibu serigala pun bersedia hendak bertempur bermati-matian untuk mempertahankan Mowgli. Seekor binatang lain yang bukan anggota kumpulan itu tetapi dibenarkan bercakap dalam sidang kumpulan ialah Balu, seekor beruang tua yang menjadi guru mengajar anak-anak serigala undang-undang hutan. Setelah tidak ada serigala yang lain bercakap, Balu berdiri di tempatnya di belakang batu sidang dan menyokong supaya Mowgli diterima sebagai anggota kumpulan. Dia sendiri berjanji akan mengajar Mowgli, tetapi Mowgli memerlukan lagi satu suara menyokongnya. Ketika Akela meminta sokongan lagi, Barera, seekor harimau kumbang yang tangkas tetapi baik hati, tiba-tiba bercakap. Walaupun dia tidak berhak bersuara, tetapi mengikut undang-undang hutan, nyawa seekor anak serigala boleh ditebus dengan seekor buruan. Dia akan menghadiahkan seekor lembu jantan yang baru dibunuhnya dan disembunyikan tidak jauh dari situ untuk menebus nyawa Mowgli supaya diterima sebagai anggota kumpulan. Anggota-anggota kumpulan segera bersetuju menerima Mowgli sebagai anggota apabila mendengar hadiah lembu jantan yang ditawarkan oleh Barera itu. Mereka turun dari bukit dan pergi beramai-ramai mendapatkan buruan itu dan tinggallah Akela, Barera, Balu dan keluarga Mowgli saja di batu sidang itu. Shere Khan mengaum lagi sekuat hatinya, terlalu marah kerana budak itu tidak diserahkan kepadanya. Tetapi Akela berkata keputusan itu amat baik kerana manusia dan anak mereka memang baik dan Mowgli akan dapat memberi pertolongan kepada mereka pada suatu hari kelak. Tamat.